Hari ini kita sambung muka surat 35 pada ayat 220. Ayat 220 ni kita dah bincang sedikit. Jadi kita ulang sedikit hari ini dan kita teruskan dengan ayat 221 22 insya-Allah. Muka surat 35. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Segala puji bagi Allah, hanya kepadanya lah kita minta tolong. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam kita ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi serta para sahabat semuanya. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan doa kita kepada sekalian muslimin muslimat yang ikut Nabi, para sahabat sampai kepada hari kiamat.
Allahumma Rabbana ishrah lana sudurana. Ya Allah, yang Tuhan kami, lapangkanlah dada kami sekalian. Wa yassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami. Waj'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Dan jadikanlah ya Allah kami ini orang-orang yang selalu mendengar, mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Allahumma ja'alna min ahlil Quran, ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang ahli dalam Al-Quran. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma rzuqna as-sakinah wal-rahmah wa du'a al-malaikah wa dhikrallahi fi man indah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami dalam majlis ini tenang hati kami. Sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami. Sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa dan mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu ya Allah kepada kami sentiasa, khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, Engkau sembuhkanlah siapa jua yang uzur sakit yang ada dalam majlis ini, yang mengikuti majlis ini, keluarga kami serta muslimin muslimat seluruhnya. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, yang Tuhan kami, Engkau kurniakan jua kepada kami hikmah. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang Engkau anugerahkan kepadanya hikmah, pasti ia akan mendapat kebaikan-kebaikan yang banyak. Serta Engkau masukkanlah kami ini bersama-sama dengan kumpulan orang-orang yang saleh. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ayat yang ke-220, fid dunya wal akhirah. Berhenti situ. Ayat ni macam tergantung kan. Makna kita terima tentang, fi itu tentang dunia dan tentang akhirat, ataupun di dunia dan di akhirat. Tergantung. Bila kita berjumpa dengan ayat begini, dia ada dua cara. Pertama, kita tengok sebelum. Maknanya, kita tengok sebelum, Allah kata ayat 219, wa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Dia sambung bacaan. Jadi kenapa dipisahkan antara ayat 219 dengan 20 pada perkataan fid dunya wal akhirah? Tidak diakhirkan pada fid dunya wal akhirah, kemudian mula lain. Ada banyak rahsia, ada banyak kepentingan. Kepentingan antaranya ialah supaya cerita yang lepas tidak berakhir di situ, ada penyambungannya. Yang kedua, bila kita baca Quran dalam ayat 220, fid dunya wal akhirah, kita akan cari cari apa benda ni Allah nak cerita, kan? Tiba-tiba tentang dunia dan akhirat, berhenti situ. Jadi kita nak fikir, kita ni kena fikir tentang dunia dan tentang akhirat. Dunia kita nak fikir macam mana? Dunia kita fikir ni, kita orang Islam lah. Kita fikir, aku ni kalau tengok orang dulu macam mak ayah aku mati macam dia juga. Jadi kalau aku mati di dunia ni, akhirat aku macam mana? Dia fikir gitu. Tentang dunia, negeri yang kita akan tinggal. Tentang akhirat, negeri yang kita akan pergi. Jadi kita fikir tu. Jadi ulama mengatakan bahawa fid dunya wal akhirah tatafakkarun. Dia tambah takdirkan perkataan tatafakkarun selepas wal akhirah.
Macam mana kamu mentakdirkan tatafakkarun selepas al-akhirah? Sebab ada qarinah sebelum ni. Ada ayat yang menceritakan tatafakkarun sebelum ni. Itu cara kedua. Sama ada kita nak sambung terus ataupun kita nak mula ayat baru, bahagian yang keduanya kita takdirkan. Kita kata fid dunya wal akhirah tatafakkarun. Tentang dunia dan akhirat kamu kena sentiasa fikir. Gitu. Lengkap ayat. Tatafakkarun, kalau kita takdirkan lengkap ayat. Contohlah kita kata, kau duduk kat mana tu? Kita jawab macam mana? Kita jawab di rumah. Kalau orang tak tahu cerita, dia kata cakap tak lengkap. Di rumah. Tapi bagi orang yang berkomunikasi dua tu, soalan itu dah maklum tentang jawapannya. Saya berada di rumah. Tapi dia buang saya berada di rumah, hanya sebut di rumah. Bagi dia faham, bagi kita tak faham. Sebab itulah kita kena belajar bagaimana nak faham ayat itu. Di sini juga fid dunya wal akhirah. Isunya ada dah belakang. La'allakum tatafakkarun. Jadi kita takdir je lah. Fid dunya wal akhirah tatafakkarun. Tentang dunia kamu kena fikir. Tentang akhirat kamu kena fikir juga. Dunia ni tak kekal. Dunia ini tempat singgahan. Dunia ini tempat cari bekalan. Jadi kita fikir, oh aku dah cukup kau bekalan di dunia ni untuk sampai ke akhirat. Akhirat negeri yang kekal selama-lamanya. Akhirat kita terima segala ganjaran. Akhirat kita akan masuk syurga kalau kita baik. Jadi kita akan berfikir tentang itu. Rahsia disembunyikan sebahagian daripada ayat yang lengkap dalam fid dunya wal akhirah. Itu boleh itu maknanya kita fikir tentang kehidupan kita yang akan datang dan kehidupan yang lepas atau sekarang yang kita sedang lalui. Habis cerita tu, wa yas'alunaka 'anil yatama. Yang ni hak baru hari inilah. Mereka juga bertanya engkau wahai Muhammad 'anil yatama, tentang anak-anak yatim. Yas'aluna, mereka tu siapa? Pada zaman Nabi SAW yang bertanya ialah para sahabat. Pada zaman selepas tu ialah orang-orang yang bertanya Nabi. Nabi tak ada, tanya siapa? Tanya sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi tak ada, tanya tabi'i tak ada, tanya sampailah kepada hari ini tanya orang yang alim, orang yang berilmu tentang Al-Quran, tentang hukum-hukum. Jadi itu asalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan soalan ini akan ditanya daripada generasi ke generasi. Maka jawapan itu akan berpindah daripada Nabi kepada para sahabat, daripada tabi'i sampai kepada ulama-ulama zaman kita. Sentiasa bertanya engkau anil yatama. Maka jawapan tentang soalan ini Allah beritahu, qul, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau beritahu begini. Apa dia? Islahul lahum khair. Ayat lengkap tu. Islahul lahum, subjek mubtada dia panggil. Khair, khabar jawapan dia. Islahul lahum, islah daripada perkataan soleh. Kalau orang soleh kita panggil soleh, kita panggil sulhun. Kalau orang yang kerja supaya orang lain jadi soleh, kita panggil islah. Islah ni kerja orang soleh. Jadi orang yang menerima anak yatim itu adalah orang yang soleh. Orang yang soleh ni bila dia ada anak yatim, kerja dia menjadikan anak yatim, yakni anak yang tiada ayah ataupun ibu atau kedua-dua itu, dia kena didik supaya dia jadi soleh. Anak yatim jadi soleh. Nak buat macam mana? Fikir sendiri. Tapi kalau kamu boleh buat anak yatim itu jadi soleh,
Jawabnya khair, itulah kebaikan yang kamu boleh dapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat yang ada anak yatim, dia asingkan makanan, asing, takut-takut jadi ambil makanan hak anak yatim kan, dia asingkan makanan, jaga betul-betul, takut terlibat dengan harta anak yatim. Bila gitu Allah SWT turunkan ayat berikut. Allah pesan berikut, iaitu wa in tukhalituhum. Ada tadi selesai dah islah khair itu. Jadi kalau timbul isu makanan duit anak yatim ni kita termakan macam mana kita duk jaga dia, kita beli untuk dia, tiba-tiba dia tak habis, kita makan. Ni bahaya. Nah, kita lebih kita beri dia, nanti dia rasa macam mana pula. Lalu turunlah ayat wa in tukhalituhum, dan jika kamu bercampurkan mereka dari sudut makanan. Ulama menyebut, Ibn Katsir menyebut dari sudut makan minum kita tu, duit makanan dia, duit dia ada sedikit, duit kita ada sedikit masuk ke dia, campurlah sikit sebab dia kita jaga kan, kita jaga. Apa jawapan wa in tukhalituhum, jika bercampur aduklah makanan minuman kamu ataupun kehidupan kamu dengan kehidupan mereka? Jawab dia, fa ikhwanukum, maka mereka itu saudara kamu se-Islam ataupun kaum kerabat kamu. Maka tidak salahlah, tak ada isulah bercampur tu. Cuma isunya ni je, isunya ni, iaitu wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Kena jaga-jaga dari sudut tindakan niat dalam melakukan jagaan harta anak yatim, islah kepada anak yatim. Jaga dari sudut mana? Apakah kita buat itu, kita sebagai mufsid nak ambil peluang, mufsid nak ambil peluang. Mufsid ni pada merosakkan. Merosakkan kita, Allah, kita anak yatim ni kita jaga dia, kita ambil habis dia, tinggallah sikit-sikit sudah. Ini mufsid. Tapi kita seboleh-bolehnya kita nak guna duit kita, tapi kalau campur sikit-sikit, minta maaf lah ya Allah, itu muslih. Dia niat comel, niat comel. Tapi kalau niat sengaja nak menyusahkan ataupun nak mengambil hak-hak anak yatim dengan melebihi, dengan berlebih-lebihan, maka dia digelar al-mufsid. Al-mufsid. Jadi bab ni Allah mula ayat dia dengan wallahu ya'lam. Ini kita kena pegang. Wallahu ya'lam. Allah sentiasa detailkan. Ya'lam. Kita terjemah detail sebab dia tidak pernah lalai. Orang tak lalai ni orang detail. Jadi Allah sentiasa detailkan siapakah mufsid, siapakah al-muslih. Berhati-hati kita niat molek buat baik-baik. Ini satu keistimewaan yang Allah beri kepada orang-orang yang menjaga anak yatim. Kalau dia termakan apa yang hak anak yatim demi kebaikan mereka kerana duduk sekali, Allah maafkan. Tetapi kalau sengaja mencari peluang, ini Allah tidak suka. Dan kita kata nikmat ini kenapa? Allah kata berikut, walau sya'allahu, kalaulah lau tu sya'allah, Allah menghendaki, la'anatakum, nescaya dia mempersulitkan kamu. A'nata fi'il, a'nata yu'nitu i'nat. I'nat ni dia tak bagi peluang. Kena jaga baik-baik nak yatim, jangan masuk sikit pun dalam ni. Kan susah, kan? Jangan campur adukkan. Dia kena asing, kau kena buat dalam apa ni, tempat peti khusus. Peti anak yatim ni peti yang kamu, keluarga kamu. Kan susah gitu. Allah boleh susahkan kamu. Kata Allah, walau sya'allah, kalau Allah nak, la'anatakum. La tu dia panggil lam taukid, pasti, sungguh-sungguh dia boleh menyulitkan kamu.
Jadi legalah kita sekarang, sebab kita boleh hidup bersama, makan kurang lebih dengan dia pun tidak dikira salah. Dan satu keistimewaan orang jaga anak yatim dalam bentuk ini, Allah tutupkan ayat ini dengan innallaha azizun hakim. Ini ayat khabari, subjek predikat. Tapi subjek ditaukidkan, dikuatkan dengan inna. Asalnya Allahu azizun, Allahu hakim. Kemudian dimasukkan inna. Maknanya berita ni perlu diberi perhatian oleh setiap pembaca, bahawa Allah itu aziz, Allah itu maha perkasa. Aziz, maha perkasa ini ada dua, ada negatif, ada positif. Kalau kita nipu harta anak yatim, Allah boleh balas on the spot dengan aziz dia. Dan kalau kita muslih kepada harta anak yatim, jaga dengan baik, islahkan dia, Allah SWT dengan aziz dia, dia beri kehebatan orang yang jaga anak yatim, kemuliaan yang sempurna kepada anak yatim. Kemudian Allah bawa juga nama dia Hakim. Hakim. Hakim makna bijaksana. Bijaksana, kalau kita nipu sikit pun, niat hati nak nipu, Allah maha hakim, maha bijak. Satu negatif. Kalau positif, dengan hakim Allah, kalau orang yang jaga anak yatim itu, dia cakna sungguh-sungguh, susah lelah dia, penat lelah jaga anak yatim untuk mendidik, mengislahkan, menjadikan anak yatim saleh, sehingga anak yatim itu menjadi manusia yang terbaik, pendidikan yang tinggi, maka Allah dengan hakim dia memartabatkan orang yang jaga anak yatim menjadi orang hukama, orang yang bijak pandai. Kadang-kadang tidak dia yang bijak pandai, anak yatim tu yang bijak pandai. Tapi dengan bijak pandai yatim dia itu dimuliakan oleh orang-orang lain. Ini ayah angkat aku ni, aku kena jaga dia, aku kena doa dia, buat program untuk ayah angkat yang menjaga dia saat dia anak yatim. Dengan hakim Allah. Sebab itulah ayat ini ditutup dengan aziz, hakim, kan? Itu dua nama Allah. Dalam banyak-banyak nama Allah dipilih aziz, hakim. Banyak keistimewaan. Dan dia berada pada kedudukan khabar, berita tentang Allah. Dan ayat ini didatang dengan satu kekuatan, iaitu inna. Gitulah ayat-ayat yang kadang-kadang kita baca satu ayat tu kena fikir, renung, baru nampak keistimewaan yang ada pada ayat yang kita baca. Janganlah cepat-cepat sangat. Ada masa nak cepat untuk kita hafal, ada masa kita tak boleh nak cepat untuk kita hayati. Kadang-kadang kita terpaksa baca 10 kali. Fid dunya wal akhirah. Apa dia nak ni? Fid dunya wal akhirah. Oh, tatafakkarun. Oh, boleh tak kita kata tatafakkaruna fid dunya wal akhirah? Boleh tak kita letak tatafakkarun di depan, atau letak tatafakkarun selepas fil wal akhirah? Dua-dua boleh. Takdir lah, dia tak ada sini, takdir. Kalau kita tak depan, kita fikir tentang kepentingan berfikir. Kalau kita tak belakang, tatafakkaru, kita utamakan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, kemudian berfikir tentang kedua-duanya. Setiap yang kita tak depan, benda tu dulu kita kena utamakan dari sudut fikiran kita. Kalau saya kata dalam ini istimewanya bahasa Arab. Kalau kita kata, saya panggil anak saya, Muhammad, pergi kedai, kan? Muhammad pergi kedai, saya cakap ayat gitu. Satu masa yang lain saya kata, pergi kedai, Muhammad, tukar tempat. Adakah dari sudut kebaikan sama? Ikut program bahasa Quran,
tak sama. Dia kadang-kadang menjadi suatu benda yang menyakitkan bila kita sebut salah. Muhammad pergi kedai. Apa anak kita rasa? Dia mula-mula masuk perkataan dalam diri dia adalah arahan ayah untuk ke kedai. Dia lupa dah pergi kedai tu. Ada. Tapi pada masa yang lain dia kata, pergi kedai Muhammad. Dia masuk mula-mula dalam pemikiran ialah pergi kedai. Yang diperintah oleh ayah tu dia tidak memberi perhatian sangat. Dalam Al-Quran begitu juga. Bila disebut, ditakdirkan dengan perkataan tertentu, kita terpaksa memikirkan yang di hadapan. Ilaihi al-masir. Kita kata dah, ilaihi al-masir, hanya kepada Allah tempat kembali. Jadi kita fikir tentang ilaihi, kita tak fikir sangat tentang al-masir. Walaupun begitu, motif utama ialah al-masir, tempat kembali, iaitu alam akhirat. Gitulah cara kita nak berfikir dengan Al-Quran. Habislah situ. Ayat berikut, wala tankihu al-musyrikat, jangan kamu wahai orang-orang lelaki bernikah akan wanita-wanita musyrikah sehingga yu'min. Kena nun tu dua tu, jangan yu'min salah, hilang satu huruf, berdosa kita. Yu'min maknanya ada nun dua. Asalnya nun mati satu, nun hidup satu. Bila nun mati, nun hidup dia jadi tasydid. Yu'min, kalau yu'min jadi nun mati je lah, tak ada nun yang hidup. Jadi untuk membunyikan nun yang hidup, kita buat tasydid. Yu'min, dia bunyi dengung sikit. Sehinggalah wanita-wanita, yu'min tu hunna. Kalau kita belajar bahasa Arab, hunna, mereka itu, perempuan itu beriman. Bukan laki beriman. Laki beriman dah, dia suka kepada wanita musyrikah, tak boleh kahwin sehinggalah dia masuk Islam dan beriman. Dia tak kata hatta yuslimna, tak, hatta yu'min. Dia masuk Islam, dia beramal dengan Islam, dia tahu, baru kita orang kata baru kita boleh kahwin. Ni hari ni dua mengucap dua kalimah syahadat, kahwin terus, tak sempat nak ajar dia, lepas tu tak sembahyang. Bahaya juga. Jadi kena didik dulu. Kalau nak orang yang bukan Islam nak kahwin, dia nak kahwin, bagi peluang dulu, mu'alafkan dia dulu, supaya dia betul-betul dekati, bagi buku biar dia baca semua sekali, dia pun bersedia untuk menjadi orang mukmin. Itulah yang paling baik. Sebab tu ramai orang yang bila kahwin, dia masuk Islam je, lepas tu tak beramal dengan Islam. Jadi tak ada motif perkahwinan itu. Wala amatun, ada dua kalimah tu atau tiga. Waw, la, amah. Amah ni hamba sahaya perempuan, dia panggil amah. La amah, la tu dia panggil lam taukid, makna sungguh-sungguh. Dan benar-benar sungguh-sungguh seorang hamba perempuan mukminah yang dia itu beriman, khairun. Jawab dia tu, khairun tu khabar. Amah mukminah itu subjek, khairun predikat khabar. Khairun lebih baik mim musyrikah, dari mana-mana wanita musyrikah, walaupun walau lah kita pun bahasa walau, ajabat, wanita musyrikah itu ajabat, bila kamu pandang dia, kamu rasa cinta kepada dia, rasa istimewa. Walaupun gitu, jangan kahwin. Sampai bila tak boleh kahwin dengan dia? Hatta yu'mana ni. Wala bila hatta tadilah hatta yu'min, apa ni? Hatta yu'minun, hatta yu'minna tu tadi.
sehingga wanita itu beriman. Okey. Ingat dia sebut yu'min, beriman, dia tak kata yuslim ataupun tuslim. Maknanya kita kena pastikan orang yang kita nak kahwin, wanita nak kahwin tu dia betul-betul bersedia nak masuk Islam, bukan atas dasar nak kahwin, tetapi atas dasar Islam itu bagus dari didikan seorang calon suami ataupun keluarga ataupun mana-mana pihak. Itu bab lelaki nak kahwin dengan orang perempuan. Bab ayah nak kahwin anak perempuan kepada orang musyrikin. Macam mana? Sebab tu kita tengok wala tunkihu. Tadi tankihu. Wala tankihu ni wala tunkihu. Lain tu. Kenapa hak tu ta, hak ni tu kan? Sebab ayat yang kedua ini tanggungjawab wali menikahkan anak perempuan. Itu. Sebab tu dia tunkihu. Jangan kamu menikahkan, wahai wali-wali, akan anak-anak perempuan kamu al-musyrikin, akan orang-orang lelaki yang musyrik, hatta yu'minu, sama juga, sehingga lelaki-lelaki musyrik itu beriman, masuk Islam, dan baik Islam dia bukan kerana nak kahwin, tetapi kerana dia percaya tentang kebaikan Islam. Nak kahwin itu asbab je, tapi yang dia penting sekarang ni mungkin disebabkan wanita itulah dia dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ramai di kalangan perkahwinan begini masuk Islam dan tinggal dalam keadaan tidak beriman, kan? Tidak beriman. Dan inilah kesilapan mungkin dari pihak siapa kita tak tahu. Bila masuk Islam terus kahwin dan tidak follow up tentang iman dia, sehingga dia tidak beriman lagi, maka berlakulah murtad. Berlaku murtad kerana kurang diberi perhatian bagi pihak-pihak berwajib terhadap perkahwinan segera ini. Gitu. Wala abdun, sama juga. Wala abdun, lam itu lam taukid, lam tambah lam penyokong, penguat. Dan benar-benar seorang hamba mukmin yang beriman itu khairun, lebih baik menjadi suami kepada anak kita, min musyrikin, daripada seorang musyrik, walau a'jabakum, walaupun seorang lelaki musyrik itu menakjubkan kamu dari sebaran sudut. Menakjubkan kamu pada kecantikan dia, menakjubkan kamu pada harta dia, menakjubkan kamu pada kedudukan dia. Walaupun begitu, abdun mukmin khairun, seorang hamba itu lebih baik. Maknanya jangan sekali-kali berkahwin dengan orang musyrik kerana ia. Kenapa? Kita tak jawab lagi. Kita tengok ayat berikut. Kenapa? Ulaika, mereka itu tu orang musyrikin dengan musyrikat tu. Ulaika tu rojak pada al-musyrikat hatta yu'min tu, dan yang kedua rojak pada al-musyrikin hatta yu'minu. Ulaika, mereka dua-dua itu, yad'una ilan nar, mereka sedang mengajak kita ke neraka. Kahwin dengan dia boleh memurtadkan suami ataupun isteri bila berlaku apa-apa yang tidak baik. Jadi bila murtad, kafir, maka kafir itu membawa kepada neraka. Allah suruh kita buat macam ni supaya dia masuk Islam dan beriman dengan baik-baik. Apa? Sebab Allah nak ajak, wallahu yad'u, Allah itu sentiasa mengajak kamu semua wahai manusia ilal jannah, kepada syurga, wal maghfirah, dan kepada pembersihan sifat-sifat syirik yang ada pada lelaki dan perempuan yang pernah syirik itu. Nak bersih dengan Allah beri keampunan dengan izin Allah. Gitu. Comel sangat ayat ni, indah sangat. Maknanya orang syirik ni orang tak bersih. Orang kafir ni orang yang tidak kenal Allah, yang
hidup tumpang nyawa yang Allah beri tapi syirik dengan Allah, hidup dengan rezeki yang Allah beri tapi tidak kenal Allah, maka orang ini perlu dibersihkan dengan maghfirah, keampunan daripada Allah melalui perkahwinan ataupun apa-apa sebab sekalipun. Akhir sekali, wallah atau ni wa yubayyin. Siapa yubayyin? Tak ada Allah di sini, tak ada fa'il di sini. Ayatihi objek maf'ulun bih. Dia tak sebut wallahu yubayyin, dia buang Allah. Tapi ada ya menunjukkan huwa, dia. Dan dia menerangkan, dia guna fi'il mudhari' yang menunjukkan sentiasa. Ini menunjukkan bahawa kita kena sentiasa baca kitab Allah, tak boleh tinggal, kerana nak tahu tentang bila Allah terang pada cerita benda-benda gini ni. Allah akan sentiasa terang. Tapi kalau kita tak baca Quran, Allah nak terang macam mana? Sebab kalamullah Quran. Jadi kena baca sama, kena baca sentiasa. Jadi Allah guna wa yubayyinu, dan dia Allah sentiasa menjelaskan ayatihi, ayat-ayatnya, linnas, kepada sekalian manusia. Untuk apa? La'allahum, mudah-mudahan mereka itu yatadzakkarun, tidak lupa. Tak lupa. Kita, supaya kita sentiasa tidak lupa sampai ke umur hujung kita, bersamalah dengan Al-Quran. Kerana Quran itu kalamullah, kalamu Allah subhanahu wa ta'ala. Okey, habislah cerita, nak sambung lagi. Ada 3 minit lagi. Ayat ni panjang. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Ada itu kan? Jelaskan itu kan? Baik ya. Kita baca je ayat ni. Kita baca ayat 222 ni, cantik. Kemudian kita tangguhkan. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yathurn. Biar bunyi nun tu, bunyi sikit je. Kalau tinggal langsung nun, bahaya. Yathurn. Yathur, kalau tak bunyi nun, kerana dia nak jadi hilang satu huruf. Fa'idha tatahharna fa'tuhun. Payah nak sebut. Payah nak sebut. Sebab ha besar. Ha besar ni, dia payah. Dia penuh mulut kita. Tatahharna. Fa'idha tatahharna fa'tuhun. Gagah semua tu. Jadi nak suruh gagah baca ayat ni, orang lelaki. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sadaqallahul azim. Dan mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai hukum haid. Katakanlah, darah haid itu satu benda yang menjijikkan dan mendatangkan mudarat. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan dengan jangan bersetubuh. Jauh diri bukan tak ada sekali, jangan bersetubuh.
Jadi itu kita sambung semulalah insya-Allah pada ayat yang ke-222 insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam.